Okey, kita mula. Okey, hari ni kita akan present tentang, sekali lagi. Share kat pula. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita akan present etika dan peradaban. Nama saya Muhammad Amal bin Ajmil, 10 DEE 19F2025. Nama saya Anisatia Tiang Seng, 10 DE 19 F150. yang lupa. Sorry. Nama saya Kevin Ferrer, anak David, 10 DEP 19F2011. Ya. Nama saya Parwindran Wirasinggam, kelas DEP 2A, 10 DEP 19F 2012. Alright. Okay, hari ni kami akan present tentang kesan perjanjian Inggeris dan Belanda terhadap tanah Melayu. Okay. Ini adalah isi dalam topik ni. Okay. Yang pertama adalah kesan dari sudut terma-terma yang disepakati antara Inggeris dan Belanda. Yang pertama adalah penyerahan Melaka. Penyerahan Melaka ia adalah daripada Belanda. Belanda menyerahkan Melaka kepada Inggeris dan tanah jajahan yang ditaklukkan oleh Belanda kepada Inggeris. Belanda juga tak tanda tangani perjanjian dengan raja, pembesar dan mana-mana negeri di tanah Melayu. Yang kedua adalah berundur dari Sumatera, iaitu pihak Inggeris berundur dari Sumatera dan Bangkahulu dan memberikan Bangkahulu kepada Belanda. Seterusnya adalah menamakan perjanjian Biji Timah, di mana Belanda menamatkan perjanjian di antara Selangor dan Perak, iaitu menamatkan perjanjian Biji Timah di antara Selangor dan Perak. Seterusnya, ini saya kira. Anis. Dia tak dengar ke aku cakap seorang ni? Saya termute. Oh, termute. Okey. Saya Maaf Okey, kesan terhadap masyarakat Melayu dan Raja-Raja Melayu. Ada 3 kesan dia. Pertama, perpecahan Empayar Johor. Kedua, kepulauan Melayu yang dibahagikan kepada 2 lingkungan pengaruh. Yang ketiga, negeri Pahang yang membebaskan diri. So, yang pertama, perpecahan Empayar Johor untuk poin yang pertama, di mana Empayar Johor yang telah diruntuhkan telah mengalami keruntuhan dan kerosakan silap. Sorry. Okey, poin pertama untuk perpecahan Empayar Johor, di mana Empayar Johor telah mengalami keutuhan dan berpecah kepada 2 bahagian, iaitu Singapura dan Tanah Besar, yang di mana diperintahkan oleh Sultan Hussein di bawah pengaruh Inggeris. Kemudian Kepulauan Riau Lingga yang diperintah oleh Sultan Abdul Wahid juga berada di bawah pengaruh Belanda. Jadi negeri Pahang ni juga telah membebaskan diri daripada Johor dan diperintah oleh keluarga bendara. Pada tahun 1855, di mana Sultan Ali telah menyerahkan tahta kerajaannya kepada Temenggong Ibrahim. Sebagai ganti rugi atas kehilangan kuasa, Sultan Ali dibayar pencen dan sebidang tanah yang terletak di tawar Sungai Muar dan Sungai Kesang. Pada bulan Ogos iaitu tahun 1824, Singapura telah dipisahkan dan Johor juga telah dijadikan tanah jajahan Inggeris. So, untuk Kepulauan Melayu yang dibagi kepada 2, bermaksud Kepulauan Melayu yang dibagi kepada 2 lingkungan pengaruh, iaitu Singapura dan negara-negara di utara selat Singapura yang telah menjadi hak Inggeris. Sementara Sumatera dan wilayah ke selatan selat Singapura juga telah menjadi hak milik Belanda. Akibat perjanjian itu, kuasa Inggeris dan Belanda telah berjaya meluaskan pengaruh masing-masing tanpa gangguan mana-mana pihak.
Okey. Dah. Okay, next Pavin apa? Pavin Tiran Inggeris Ya. Alright. Inggeris menguatkan kuasa cengkaman penguasaan di tanah Melayu selepas perjanjian Inggeris-Belanda dengan menggunakan sistem residence, pembangunan ekonomi negeri perusahaan dengan mencepatkan perusahaan biji timah, getah, kopi, kemasukan buruh Cina dan India. Poin ketiga ialah sumber ekonomi dimonopolikan oleh British. Perubahan politik Sultan berkuasa pada agama Islam dan adat istiadat. Perubahan sistem pentadbiran residen dan berkuasa. Poin yang akhir, perkembangan sosial infrastruktur, jalan kereta api, jalan raya, pusat kesihatan, pos dan sebagainya. Untuk menguatkuasakan cengkaman penguasaan tanah Melayu selepas perjanjian Inggeris dan Belanda. Terima kasih. Last kali Kevin. Kesimpulan yang kamu dapati daripada kesan perjanjian antara Inggris dan Belanda. Kesimpulannya, perjanjian ini membawa keuntungan kedua-dua pihak kerana pembagian kawasan, wilayah dan perdagangan yang lebih jelas. Perdagangan kedua-dua pihak semakin maju dan dapat mengelakkan perubatan kawasan berlaku sebelumnya. Yang kedua, kesan yang paling ketara sehingga kini ialah dengan wujud masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Malah kaum Cina dan India dibawa ke tanah Melayu oleh British sebagai tenaga kerja untuk mengeksploitasi ekonomi pihak British. Pola penempatan mengikut kaum yang diwujudkan semasa penjajahan British juga masih kekal sehingga hari. Berdasarkan sistem pentadbiran British terdahulu, kerajaan Malaysia kini terus berjaya membentukkan negara Malaysia yang maju, aman dan makmur. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih.